Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita sedang menunggu Tuan Pengetua. Dia dah masuk meeting. Alhamdulillah, Tuan Haji Nizar telah pun join kita punya meeting. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji Nizar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Cikgu Johan selaku moderator untuk taklimat pendaftaran pelajar baru yang dikasihi rakan timbalan pengetua pelajar Encik ni Muhammad Arif bin Abdul Rahman serta keluarga pelajar bagi tingkatan 1 dan tingkatan 4 akan mendaftar pada 21 hari bulan nanti. Pertamanya, kesyukuran kita banyak kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ni. Cuma saya nak minta maaf tuan-tuan, agak gelap sikit. Saya berada di luar kawasan di pantai Terengganu, Kuala Dungun sebenarnya. Tapi keadaan di homestay lain tak elok sangat. Saya terpaksa masuk dalam kereta cari kawasan yang okey sikit. Saya minta maaf. InsyaAllah kita bertemu 21 bulan nanti baru jelas. Tuan-tuan dan kasih sekalian, insyaAllah pada 21 bulan, anak-anak akan mendaftar di seluruh MSM di Malaysia dan MSM Attenborough merupakan salah satu destinasi anak tuan-tuan terpilih. Tahniah kerana dipilih berada dalam sistem pendidikan MRSM. Dan saya percaya tuan-tuan ada dalam kalangan tuan-tuan yang merupakan alumni ataupun ansara ataupun bekas pelajar MRSM. Dan legasi ini diteruskan oleh anak-anak tuan-tuan. InsyaAllah saya mengambil masa yang ringkas untuk malam ni, lebih kepada Q&A, soal jawab saja. Yang pertamanya, untuk makluman tuan-tuan, MSM Attenborough merupakan MSM yang ke-6 di Pahang dan merupakan MSM sistem ulul albab bagi tingkatan 1 khususnya. Bagi tingkatan 4 ialah MSM sistem dia sistem premier biasa. Jadi saya percaya tuan-tuan yang bagi tingkatan 4 ada kegusaran bagaimana desas-desus mengatakan sistem pendidikan MRSM seluruhnya ulul albab. Yang buat masa sekarang, saya ulang balik, buat masa sekarang bagi tingkatan 1 pengambilan baru adalah ulul albab, bagi tingkatan 4 premier biasa. Maknanya science student biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan hadir nanti, MSM Attenborough ini duduknya di daerah Bera. Kalau tuan-tuan yang daripada luar, saya percaya daripada Melaka, daripada Kelantan, daripada Perak, Kedah akan menggunakan Waze ataupun Google Map. Tuan-tuan jangan terus map ataupun Google Map MSM Attenborough. Kami bimbang dia akan tunjukkan laluan sawit, laluan tanah merah. Saya cadangkan daripada lokasi tuan-tuan terus Waze ataupun Google Map bagi Bandar Bera ataupun Masjid Bera. Yang pertama, Google dulu Masjid Bera. Daripada dah sampai dekat Masjid Bera, Google MSM ATM Bera. Jangan terus ya, sebab laluan masuk ke MSM Attenborough ni pertama sekali laluan sawit. Ya, laluan sawit, keduanya laluan yang banyak, ada 2-3 laluan. Kami bimbang nanti dia akan masuk laluan sawit. Ya, jadi saya ulang balik tuan-tuan, daripada mana-mana lokasi gunakan Masjid Bera. Tag dulu Masjid Bera, daripada Masjid Bera barulah ke MSM Attenborough. Dia akan melalui jalan tar sepanjang lebih kurang 30 km daripada Bandar Bera. 30 km dari Bandar Bera. Ya. Okey, jadi anak-anak yang daripada bandar akan melalui kawasan kampung, kawasan sawit. Bukan saya nak membimbangkan tuan-tuan ya, tapi sebagai berada dalam sistem ulul albab sangat-sangat sesuai tuan anak memperdalam ilmu hafazan tersebut ataupun ilmu-ilmu biasa, lebih tenang berada di dalam tersebut ya. Jadi janganlah
tuan-tuan bimbang berada di MSM Tembera ni macam berada dalam hutan. Ya. Saya boleh katakan berada dalam MSM ATM ini sangat tenang. Tuan-tuan boleh lihat dalam FB Matra, FB MSM Tembera. Ya. Baik, itu yang kedua berkaitan laluan nanti. Yang ketiga akan diperhalusi oleh rakan saya Encik Ni Arif berkaitan dengan kemasukan, pendaftaran, yuran sebagainya. Ya, cuma bagi Pak MSM Tembera, sekali lagi kehadiran tuan-tuan sangat kami tunggukan menjadi salah satu ahli keluarga MSM Tembera selepas intake yang ketiga. Jadi bagi anak tingkatan 1 sekarang, mereka merupakan intake yang ketiga selepas intake pertama pada tahun 2021, 22 dan 23. InsyaAllah bagi anak tingkatan 4 yang akan masuk nanti, anak-anak tuan-tuan merupakan batch ketiga yang akan mengambil SPM di sini. Kita belum ada lagi result SPM kita yang baru selesai 4 hari lepas. InsyaAllah anak-anak tuan-tuan akan meneruskan, akan mencapai kejayaan cemerlang di MSM Tembera. Jadi sekali lagi sebagai mengetua di MSM Tembera mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa yang berjaya menjadikan anak-anak tuan-tuan sebagai ahli keluarga baru MSM Tembera. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih Tuan Haji. Hati-hati di luar tu gelap. Okey, seterusnya saya persilakan Encik Nik Muhammad Arif selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar untuk menyampaikan taklimat. Silakan Encik Nik. Sekejap saya nak buka slide Share macam mana je? Encik Nik buka PowerPoint tu. Sekarang ni Encik Nik share entire screen ni. Encik Nik minimize dulu. Lepas tu Encik Nik buka PowerPoint. Share, lepas tu share a window. Keluar je. Tak keluar. Sekejap. Encik Nik pakai iPad MacBook. Pakai MacBook. Sepatutnya kalau klik share tu dia ada share a window ataupun share a entire screen. Sepatutnya okey je. Ataupun Encik Nik bagi ke WhatsApp lah. Saya tolong present. Okey. Share kan ni?
share. Tak dapat Okay, screen dah nampak. Okay, nampak dah. Okay, Cik Nik, nampak dah slide. Dah nampak dah slide. Mute Cik Nik. Mute. Cik Nik mute. Mute. Cik Nik kena unmute Cik Nik on microphone, Cik Nik. Tak dengar. Cik Nik kena on microphone. Ni unmute ni. Okey, dah dengar ke? Okay, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Johan. Yang saya hormati Yang Besar Tuan Haji Muhammad Nizar bin Idris, Ketua MRSM Attenborough. Yang saya hormati rakan-rakan timbalan Cik Nur Farizan bin Nordin, Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik, Puan Nurul Huda binti Sahimi, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat, dan seterusnya pada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang bakal mendaftar di MSN Attenborough pada 21 Mac nanti. Tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar kerana telah dipilih oleh MARA untuk mendaftarkan diri dalam sistem pendidikan MRSM. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sebanyak 90,000 permohonan untuk memasuki MRSM, dan tahniah sebanyak 8,000 lebih ditawarkan kepada anak-anak pelajar ke MRSM tingkatan 1 dan 2,000 lebih untuk tingkatan 4. Dan sekali lagi saya ucap tahniah kepada anak-anak yang bakal mendaftar di MSN Attenborough, di mana tingkatan 1 yang telah menerima tawaran adalah seramai 145 orang dan tingkatan 4 seramai 137 orang. Bermakna pada 21 Mac nanti
seramai 282 orang akan mendaftar di MSN Edinburgh. Okey, sebelum saya teruskan taklimat, suka saya share kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sedikit video gambaran di MSM Edinburgh. Ni meeting lupa nak set admin punya ni. Macam kalau share screen boleh share audio sekali, tak setting lagi dekat admin. Set. Alhamdulillah. Tak setting, lupa nak setting dulu. Kena setting dulu bahagian admin. Tak ada suara ke cikgu? Lagu dah habis. Tak, saya admin punya side, saya terlupa nak setting share slide dengan audio. Oh, Dah okey. kena setting dulu tu. Apa nak habis dah. Untuk makluman ibu bapa semua, MSN Edinburgh seluas 32 ekar, terletak di Bandar Triang 1, sejauh 30 km daripada Bandar Bera, terletak di Triang 1, kalau nak Triang 1. Yeah. Okey, untuk pengurusan MSN Edinburgh, seperti sedia maklum, pengetua adalah Tuan Haji Muhammad Nizar bin Idris. Cik Nur Farizan bin Nordin adalah Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik. Saya selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar dan Puan Nur Huda selaku Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat. Okay, ini adalah carta organisasi Badan Pemufakatan Pendidikan Mara Malaysia, cawangan MSN Edinburgh. Kalau sekolah kementerian dikenali sebagai PABG, tapi di MRSM menggunakan nama Badan Pemufakatan Pendidikan Mara Malaysia atau Muafakat. Untuk makluman, yang dipertua Muafakat adalah Dr. Muhammad Haikal bin Muhammad Halil, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Kuantan. Dan beliau juga merupakan ansara atau bekas pelajar MSN Pengkalan Jepun. Okey, saya teruskan dengan makluman pendaftaran. Yang pertama, pada 21 Mac, pendaftaran pelajar baru kita akan laksanakan di Dewan Indrapura, bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Selepas itu 11.30 kita akan buat taklimat pengetua bersama dengan pelajar dan juga ibu bapa. Pukul 12 tengah hari kita akan buat perjumpaan homeroom, dan pada pukul 1 tengah hari pelajar-pelajar akan makan tengah hari dan solat zuhur. Okey. Pada 21 hingga 24 Mac kita akan buat program Tautan Mahabbah, iaitu program orientasi untuk pelajar baru bagi mengenali MRSM dan juga para guru dengan lebih dekat. Pada 27 hingga 31 Mac kita akan melaksanakan program MyGift, iaitu beberapa kemahiran asas subjek
kemahiran asas komunikasi, pengucapan awam, speed reading, kepimpinan dan banyak lagi lah skill-skill yang kita akan terapkan kepada pelajar-pelajar. Dan pada 3 April kita akan bermula dengan kelas secara rasmi. Okey. Tuan-tuan sudah dapat beberapa borang yang perlu diisi sebelum sesi pendaftaran pada 21 Mac dan ini saya tunjukkan senarai semak borang-borang yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lengkapkan dan isi dan pastikan benda ini semua dokumen-dokumen dibawa pada hari pendaftaran. Yang pertama 2 salinan surat tawaran MRSM, salinan MyCard dan surat beranak pelajar, salinan kad pengenalan ibu bapa atau penjaga, salinan slip gaji atau penyata pendapatan yang telah disahkan. Dan slip gaji dan penyata pendapatan ini adalah yang terkini, bukan yang tahun lepas. Okay. Resit bayaran pendaftaran pelajar baru. Resit ini serah yang salinan yang asal tuan-tuan dan puan-puan simpan. 6 keping gambar yang berukuran pasport, borang maklumat peribadi, borang pengakuan penerimaan tawaran MRSM, borang keizinan pembedahan dan kebenaran rawatan kecemasan, borang akuan kebenaran mengikuti aktiviti co-curriculum maktab perakuan kesihatan pelajar, borang keizinan rawatan dan pembedahan gigi dan juga laporan pemeriksaan kesihatan. X-ray tidak diwajibkan, tidak perlu diserahkan, tidak perlu dibuat kalau tak perlu diserahkanlah kepada pihak maktab semasa pendaftaran nanti. Okay. Seterusnya, makluman hari pendaftaran. Ibu bapa penjaga perlu memastikan tahap kesihatan anak-anak dalam keadaan yang baik sebelum mendaftar. Dan digalakkan untuk memakai pelitup muka. Okay. Semua ibu bapa dibenarkan masuk ke kawasan MRSM pada hari pendaftaran. Dan ahli keluarga berada di kawasan yang dibenarkan sahaja, iaitu di persekitaran dewan dan juga di asrama. Okay. Ibu bapa dan pelajar hendaki mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh MRSM. Perkara yang ketiga adalah mengimbas QR code pengesahan pendaftaran sebelum menyerahkan dokumen-dokumen lain. Nanti saya akan terangkan dari segi catat ahli pendaftaran sebentar lagi. Dan yang pentingnya di sini ialah bayaran yuran pendaftaran perlu diselesaikan sebelum hari pendaftaran. Dan bayaran perlu dibuat menggunakan MARA apps atau kaunter MARA. Okey, tata cara pendaftaran pelajar baru, ketiban pelajar dan waris ataupun ibu bapa di dewan akan membuat imbasan QR code untuk mengesahkan penerimaan dan juga pendaftaran. Okay. Selepas selesai urusan di dewan pendaftaran, akan bergerak ke asrama. Nanti kita akan maklumkan semasa pendaftaran di dewan, bilik dan juga blok yang akan anak-anak tuan-puan akan duduki. Seterusnya ke koperasi untuk membeli barang-barang keperluan seperti cadar, selimut, baju batik, baju outing, baju PJ dan sebagainya. Okay. Selepas itu pada pukul 11.30 taklimat bersama pengetua, semua ibu bapa dan pelajar dibenarkan masuk ke dewan untuk taklimat pengetua. Kalau boleh seorang pelajar dan juga seorang ibu bapa. Okay. Selepas taklimat pengetua, kita akan buat sedikit suakena bersama homeroom. Dan selepas itu waris meninggalkan maktab dan program orientasi akan bermula pada pukul 3 petang. Okay. Ini adalah catat alih prosedur pendaftaran. Okey, ini adalah layout dewan untuk sesi pendaftaran pada 21 Mac nanti. Di hadapan pintu masuk
anak tuan-puan akan mengimbas QR code untuk pengesahan pendaftaran. Selepas itu akan masuk ke kaunter bagi tingkatan 1 kaunter di sebelah kanan dan tingkatan 4 di kaunter sebelah kiri. Kaunter yang pertama adalah kaunter semakan borang. Kaunter yang kedua adalah kaunter serahan borang dan juga slip bayaran pendaftaran. Kaunter seterusnya kaunter muafakat untuk menyerahkan slip bayaran dan juga kaunter korporasi juga untuk menyerahkan slip bayaran. Dan akhir sekali kaunter tanda nama dan juga kaunter asrama. Okey, ini adalah peta laluan ke MRSM ATM Bera. Kalau tuan-tuan dan puan-puan daripada KL, daripada Selangor, daripada sebelah Perak dan sebagainya, tuan-tuan akan memasuki highway Karak dan akan exit Temeluk. Kalau daripada Karak, nanti tuan-tuan akan exit daripada exit Temeluk. Dan seterusnya ke Bera. Daripada Temeluk ke Bera setengah jam, dan daripada Bera ke MRSM ATM Bera adalah 30 minit juga. Maknanya sejam daripada Temeluk. Okey, landmark yang tuan pengetua maklumkan tadi itu masjid daerah Bera. Itu adalah traffic light masjid dan juga masjid daerah Bera tu berada betul-betul di traffic light Bera. Traffic light Kerayun. Jadi daripada traffic light itu tuan-tuan dan puan-puan perlu belok ke kiri. Lebih kurang jarak 10 km tuan-puan akan ada label MRSM ATM Bera, iaitu belok ke kanan. Masuk simpan itu akan lalui lebih kurang 10 km lagi dan sampai ke simpan kilometer yang terakhir, iaitu simpan ke kanan, iaitu dia akan tulis Triang 1. Akan masuk lebih kurang 5 hingga 6 km dan tuan-tuan akan jumpa MRSM ATM Bera. Ini adalah peta alih kemasukan pelajar. Senarai yuran pendaftaran tingkatan 1 dan 4 yang baru adalah pendaftaran yang ni adalah bayaran yang wajib dibuat sebelum pendaftaran pada 21 Mac, iaitu 161 dan dibayar melalui Mara Apps. Untuk yuran muafakat adalah RM70 dan yuran korporasi RM97. Ini adalah bayaran yang wajib. Untuk korporasi, bayaran tambahan untuk pelajar lelaki 169 dan pelajar perempuan 147 dan juga dobi RM10 sebulan. Yang ini boleh dibayar secara ansuran atau tuan-puan dan puan-puan nak bayar terus pada sebelum pendaftaran juga boleh. Cara pembayaran pendaftaran seperti dimaklumkan adalah menggunakan aplikasi Mara Apps. Di samping itu tuan-tuan dan puan-puan boleh juga membuat bayaran yuran tersebut di kaunter pejabat Mara. Untuk makluman, semua pejabat Mara tidak menerima tunai dan tuan-tuan boleh menggunakan bayaran menggunakan kad debit. Ini adalah jadual tautan mahabah atau jadual orientasi. Yang ni nanti saya akan share dalam grup nantilah. Ini adalah antara aktiviti pelajar, terutamanya pelajar Udul Albab lah. Saya sengaja nak tunjuk ini supaya anak-anak pelajar rasa seronok melihat aktiviti dan saya yakin nanti mereka datang ke Matra nanti mereka seronok lagi untuk menyertai aktiviti yang kita telah rancangkan. Ini penghargaan kepada pelajar yang menghafal Al-Quran lebih pada 10 juzus. Tahun lepas ini kita bawa ke Kilan
percetakan Al-Quran di Karangkraf. Ini adalah kelas tasmi' atau kelas tasdih. Ini adalah masa untuk pelajar hafal Al-Quran. Okey, untuk makluman pelajar tingkatan 1, para ibu bapa semua, ada hamba Allah telah memberi sumbangan Al-Quran ini kepada semua pelajar tingkatan 1. Jadi untuk pelajar tingkatan 1 tidak perlulah bawa Al-Quran lagi kerana telah ada sumbangan Al-Quran yang telah diberikan oleh seorang hamba Allah. Okey. Untuk sasaran bilangan hufaz MSN Ulul Albab yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Menengah dan MSN Attenborough, kita jangka kita akan melahirkan 2 hufaz pada tahun 2023 ini, dan saya percaya akan ada lebih daripada 2 yang akan menjadi hufaz pada tahun ini. Okey. Alat komunikasi. Untuk makluman semua, penggunaan smartphone kita tidak benarkan. Jadi minta perhatian kepada semua ibu bapa. Penggunaan smartphone kita tidak benarkan dan kita hanya benarkan anak-anak pelajar untuk bawa telefon yang biasa sahaja untuk berkomunikasi dengan ibu bapa. Okey. Dan di asrama, di wisma pelajar dan beberapa tempat lain kita telah sediakan public phone. Public phone ni menggunakan kad, dan kad untuk menggunakan public phone ini boleh dibeli di koperasi maktab. Okey, barangan elektrik yang tidak dibenarkan. Semua jenis barangan elektrik tidak dibenarkan bawa daripada rumah. Iron, kipas, radio dan sebagainya tidak dibenarkan. Hanya charger phone sahaja yang dibenarkan untuk dibawa ke maktab. Okey. Okey, yang perlu dibawa adalah ini yang penting. Ini ramai yang terlepas pandang, iaitu bantal. Untuk makluman, pihak MRSM tidak menyediakan bantal, hanya menyediakan katil dan tilam sahaja. Jadi anak-anak pelajar perlu bawa bantal untuk ke asrama nanti. Dan yang pentingnya adalah mangga. Mangga ni untuk mengunci loka, untuk mengelakkan daripada kecurian. Okey. Kad bank, saya dah maklum dalam grup sebelum ini, kita menggunakan bank rakyat untuk urusan di koperasi, untuk pembelian, cashless, nak keluar duit dan sebagainya, kita menggunakan bank rakyat. Jadi pada hari pendaftaran nanti, bank rakyat akan membuka kaunter untuk membuka akaun. Tetapi kalau untuk mengelakkan daripada pendaftaran terlalu lama, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka akaun bank rakyat sebelum datang ke MRSM Attenborough pada 21 Mac nanti. Okey, untuk makluman semua, makan dan minum pelajar, pihak MARA menyediakan makan sebanyak 5 kali sehari, bermula dengan sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, makan malam dan juga minum malam. Okey, 5 kali sehari. Okey, dari segi menu harian, menu ini telah dirancang dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau kita tengok ni ikut kilokal, ikut gram yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Maknanya makanan yang lengkap untuk seorang pelajar pada setiap hari. Okey. Okey, untuk di bawah unit saya, iaitu bahagian pembangunan pelajar, ada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu unit asrama, iaitu kita ada jadual harian pergerakan di asrama, ada e-outing, jadual warden bertugas, jadual pulang bermalam dan juga warden-warden yang akan menjaga kebajikan dan menjaga anak-anak pelajar
sepanjang berada di MRSM at Canberra nanti. Okay, ini adalah Carta Organisasi Guru Asrama diketuai oleh Ketua Guru Asrama Cikgu Fahim, Cikgu Sharifah Najihah dan juga Muhammad Akbar Shah. Dan di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat gambar-gambar dan wajah guru-guru asrama yang akan menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan semua. Ini adalah bangunan atau blok asrama. Atumaniah adalah untuk pelajar lelaki dan Andalusia adalah untuk pelajar perempuan. Okay. Ini adalah kedudukan dalam bilik nanti. Untuk setiap bilik ada 8 katil semuanya, ada 8 meja carer study, ada 8 locker. Mana setiap orang pelajar akan dapat 1 katil, 1 meja carer study, 1 locker. Okay. Seterusnya, unit yang kedua ialah unit homeroom. Untuk makluman, homeroom ini adalah keluarga pelajar. Di MRSM, keterbezaan dengan SBP dan sekolah harian biasa adalah homeroom. Homeroom ialah keluarga di mana seorang guru akan menjadi sebagai ayah atau ibu angkat kepada lebih kurang 15 orang pelajar. Jadi apa-apa hal yang berkaitan dengan kebajikan pelajar, bahagian disiplin pelajar, bahagian akademik pelajar, bahagian bakat pelajar, guru-guru homeroom ini akan menjaga anak-anak homeroom masing-masing sehinggalah sampai ke tingkatan 5 nanti. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti homeroom yang kita laksanakan sebelum ini, iaitu Pini Homeroom. Kita akan adakan majlis apresiasi homeroom. Sangat menarik program-program yang kita rancang, dan ini memberi satu semangat dan contoh kepada pelajar-pelajar untuk mereka meneruskan kehidupan di asrama dan juga di dalam sistem pendidikan MRSM. Ini adalah carta organisasi unit homeroom. Dan unit yang ketiga ialah unit bimbingan kaunseling. Yang ni kita ada 2 orang kaunselor. Satu Cikgu Roslina adalah kaunselor cemerlang dan juga seorang lagi Cikgu Zikri. Mereka akan sentiasa memberi bimbingan dan juga memberi nasihat kepada pelajar-pelajar yang menghadapi apa-apa masalah dan juga perlukan bimbingan, nasihat dan juga semangat untuk meneruskan, terutama dari segi hafazan, dari segi homesick dan sebagainya. Okay. Inilah contoh-contoh aktiviti unit bimbingan kaunseling. Okey, di bawah unit bimbingan kaunseling juga mereka akan menjaga kebajikan dan juga dari segi mengenal pasti pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan kewangan. Oleh sebab itulah kita minta tuan-tuan dan puan-puan melengkapkan maklumat peribadi, slip pengesahan pendapatan atau slip gaji untuk kita buat pengiraan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan layak untuk menerima bantuan kewangan, kita akan uruskan. Okey, yang ini yang tuan-tuan perlu tahu dan yang sangat penting, iaitu wang caruman. Wang caruman ini adalah wang yang perlu dibayar pada setiap bulan kepada MARA untuk menampung kos aktiviti pelajar. Okey. Wang caruman ni ada 4 bahagian. Yang pertama RM100, yang kedua RM80, yang ketiga RM60 dan yang keempat adalah pengecualian bayaran. Okey, untuk mengira wang caruman ini, pengiraan berdasarkan kepada pendapatan keluarga dan juga tanggungan. Okey.
Bayaran untuk wang caruman ini bermula pada bulan Mac, iaitu pada bulan ini, hingga ke bulan Januari bagi tahun 2024. Okay. Dan wang caruman ini boleh dibayar menggunakan Mara Apps. Okay. Okey, contoh borang pengesahan pendapatan, slip gaji, ini contoh slip gaji, dan slip gaji ini perlu disahkan oleh majikan masing-masing. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak bekerja atau bekerja sendiri, jadi tuan-tuan perlu mengisi borang pengesahan pendapatan. Dan borang pengesahan pendapatan ini perlu disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan pengurusan dan profesional atau pegawai mara daerah atau penghulu atau ketua kampung. Perlu disahkan. Kalau tidak sah, dikira borang tidak lengkap. Okey. Okey, ini adalah jadual pulang bermalam. Nanti saya akan share dalam grup nanti. Bermula pada bulan April ini adalah pelajar akan pulang ke rumah pada 19 April untuk cuti Hari Raya Aidilfitri. Okey. Dan kembali semula ke maktab pada 1 Mei. Okey, ini adalah jadual outing pelajar. Setakat ini kita benarkan outing bersama dengan keluarga sahaja. Dan kita akan buat giliran. Minggu yang pertama ini adalah pelajar lelaki, minggu seterusnya pelajar perempuan dan seterusnya pelajar lelaki semula dan pelajar perempuan. Okey, waktu untuk outing bersama pelajar ni kita benarkan bermula pada hari Sabtu 2 hingga 6 petang dan hari Ahad 10 pagi hingga 6 petang. Okey. 2 hari Minggu ni kita benarkan pelajar atau ibu bapa untuk bawa keluar anak untuk pergi ke bandar dan sebagainya lah. Dan perlu kembali ke maktab sebelum pukul 6 petang. Okey. Okey. Perkhidmatan bas pulang bermalam. Untuk makluman, pihak daripada maktab ke rumah, perkhidmatan bas ini akan diuruskan oleh Badan Wakil Pelajar, dan manakala daripada rumah ke maktab diuruskan oleh muafakat. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh join dalam grup Telegram bas mengikut negeri yang telah ditetapkan. Nanti Cikgu Haida AJK Muafakat akan share link untuk ibu bapa masuk ke link Telegram untuk lokasi-lokasi yang telah ditetapkan nanti. Okey. Cikgu, satu soalan. Okay. Saya dapat tahu ada banyak pelajar daripada Nilai dengan Seremban. Boleh tak tambah satu destinasi lagi Seremban? Dia kalau cukup satu bas, kita boleh catat satu bas lah. Mungkin dah datang pelajar baru ni, kita akan tengok jumlah berapa, nanti kita akan kalau cukup satu bas, kita catat satu bas. Okey. Okey, baik. Okey, jadual harian pelajar perlu bangun seawal 4:30 pagi lagi. Pukul 5 akan perlu berada di surau untuk kelas tahdil, solat subuh. Selepas solat subuh, pelajar akan sarapan pagi, ada perhimpunan pagi sekejap. Lepas tu akan bermula kelas tasmik 7.30 sampai 8.30. Yang ni nanti saya akan share jadual yang terbaru. Okey. Okey, tata cara pakaian pelajar. Pakaian pada hari Isnin adalah baju berwarna beige, warna coklat untuk pelajar pakai pada hari Isnin. Okey. Untuk hari Selasa, pakaian warna biru. Untuk hari Jumaat, pelajar lelaki akan memakai baju Melayu putih dan samping. Samping ni akan dibeli di koperasi nanti. Okay. Dan pelajar perempuan akan pakai baju warna beige.
Okey. Ini ialah pakaian pada hari Rabu, iaitu pakaian badan uniform mengikut yang pelajar-pelajar daftar nantilah. Okey. Ini adalah pakaian kelas pendidikan jasmani. Ini adalah pakaian untuk outing, pelajar outing atau menyertai apa-apa aktiviti luar maktab. Ini adalah contoh pakaian. Okey. Contoh pakaian outing pelajar. Ini baju PJ. Yang ini adalah contoh pakaian kelas persediaan pagi, iaitu pada pagi Sabtu pelajar-pelajar perlu boleh memakai t-shirt berkollar, berseluar slat, dan yang perempuan adalah berbaju kurung. Okey. Ini adalah contoh pakaian kelas persediaan malam, prep malam. Pelajar-pelajar boleh memakai kurta atau baju Melayu dengan seluar slat. Okey. Yang perempuan pakaian baju kurung. Okey. Yang ni khusus untuk pelajar tingkatan 5 selepas tamat KOQ nantilah. Ini sebagai makluman awal je lah. Okey. Bila dah tingkatan 5 nanti, pada setiap hari Rabu, pelajar-pelajar lelaki boleh memakai kemeja berwarna lah. Okey. Bertali leher. Kita buat inilah untuk kebiasaan pelajar, dia masuk kepada U dan juga untuk interview dan sebagainya. Kita buat persediaan awal untuk mereka membiasakan diri dengan pakaian-pakaian sebegini. Okay. Pemakaian pelajar puteri, contoh potongan rambut. Ini adalah contoh potongan rambut. Tidak berfashion lah. Okay. Ini contoh rambut pelajar non-Muslim. Pelajar non-Muslim diikat kemas. Okay. Okey, dari segi peraturan maktab, yang ini nanti saya akan bagi taklimat kepada pelajar bila mereka datang nanti. Okey. Okey, ada soalan tak? Assalamualaikum. Cikgu. Hello. Ya. Nak tanya sikit pasal kita tengok dalam senarai semak borang pendaftaran. Okey. Yang perkara bilangan 5 dan 6 tu. Slip gaji dan pengesahan pendapatan tu. Okey. Jadi bila kita print je borang tu, kita hanya dapat satu borang, iaitu borang pengesahan pendapatan. Macam saya ada pendapatan. Jadi saya dalam kolom ni ada berapa penjaga dan pasangan. Jadi kita kena isi yang nombor 5 dan 6 ke ataupun satu saja kita isi borang ni? Dia satu saja. Kalau tuan ada slip gaji, tak perlu borang pengesahan pendapatan. Kan tak ada. Kalau tak ada, kena isi borang pengesahan pendapatan. Cuma ada penyata pencennya. Ada penyata pencen. Tak apa, kepilkan penyata pencen tu dan isi borang pengesahan pendapatan. Mana satu borang saja, bukan dua ya? Satu je. Pasal ni 5 dan 6 ni sama ni. Dia punya kehendak tu. Cuma beza dia isteri dan suami. Kalau isteri bekerja, kena isi dua-dua lah. Kalau isteri tak bekerja, bagi satu sajalah yang tuan punya. Baik. Okey tuan. Okay. Terima kasih. Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Nak tanya sikit. Ya. Saya nak tanya berkaitan untuk handphone. Nak tanya, pelajar-pelajar dekat maktab ni boleh bawa handphone ke? Dibenarkan atau tidak kalau untuk handphone? Tadi saya dah maklumkan. Sorry, tadi saya terlambat masuk sikit. Okey, smartphone tidak dibenarkan. Okey. Boleh bawa phone biasa sahaja. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.
Okey, saya Aida daripada Nilai. Cikgu, saya nak tanya, tadi pengesahan untuk slip gaji wajib dengan majikan ke? Kalau macam kaki tangan kerajaan pun boleh kan? Ke mesti majikan slip gaji tu? Sebaiknya majikan lah yang mengesahkan. Oh, okey. Sebab suami saya dia dah cuti pula. Dia tak balik ke office untuk slip gaji tu. Kalau memang kena majikan lah cikgu Ya, sebaiknya majikan sebab dia tahu dia pekerja kita kan. Sebaiknya majikan lah. Okay. Baik. Terima Kalau kasih. tak ada, kalau itu bolehlah majikan lain. Kalau dia nak ngesahkan. Okay. Okey cikgu. Baik. Assalamualaikum. 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 Salam. Cikgu, pada hari pendaftaran 21 hari bulan tu, pakaian macam mana untuk pelajar-pelajar? Boleh pakai sama ada warna biru atau warna beige. Mana-mana boleh. Okey, masih cikgu. Sama. Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Ya. Assalamualaikum. Ya. Cikgu, saya nak tanya. Kalau macam saya dah bercerai dengan ayah kandung dia. So macam maklumat peribadi tu, saya perlu isi maklumat si ayah lagi ke? Sebab saya dah lost contact dengan dia. Isi yang puan punya tu. Isi saya punya je lah. Ya. Maknanya semua yang bahagian bapa tu saya kosongkan lah. Kosong lah, nanti buat rimak sikit lah. Sudah bercerai ke? Okey. Macam yang penjaga tu kan dia minta penjaga kan? Ya. Yang penjaga tu saya letak adik saya boleh? Nama adik saya lah. Dia penjaga, tak perlu tulis lah penjaga. Puan yang jaga anak kan? Oh, maknanya saya seorang lah. Maknanya penjaga pun tak perlulah. Tak perlu. Oh, saya kena isi balik lah macam ni. Saya ingat, maknanya detail saya seorang je lah. Ya. Walaupun saya dah berkahwin lain, pun detail tetap detail saya seorang. Kalau berkahwin lain kena isi lah. Oh, walaupun tu bukan ayah kandung dia? Kena isi lah sebab puan dah berkahwin. Okey. Maknanya kat bahagian bapa tu kena isi maklumat bapa tiri macam tu? Ya. Okey. Oh, saya ingat tak boleh sebab binti lain kan. Tu yang tanya dulu. Kena rimak sikit lah. Bapa tiri kat tepi tu baru kita faham. Oh, okey. Baik. Okey. Nanti macam mesin ATM ada ke dekat sana? ATM? Mesin untuk keluar duit. Ada ke? Itu sebab tu kita minta buka akaun Bil Rakyat. Dia boleh keluar duit di koperasi. Oh. Maknanya hanya bank rakyat sajalah yang boleh guna dekat sana? Ya. Oh, baik cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Cikgu, saya nak tanya sikit. Sekiranya penyata gaji tu atau payslip tu, kita tak dapat pengesahan sebab dah singkat sangat, boleh ke buat pendaftaran dulu, lepas tu saya hantar kemudian secara email ke? Kena hantar dalam masa 3 hari sebab kita nak buat pengiraan wang caruman tu. Sebab kita ada deadline daripada Ibu Pejabat MARA. Hantar segeralah. Bila deadline tu, Cikgu? Lebih kurang hari apa? Hari Rabu, Khamis? Belum hari Khamis. Khamis boleh email juga nanti saya email dekat sekolah boleh Boleh. Cikgu, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Saya nak bertanya tentang buku tulis. Buku tulis nanti anak-anak kita beli siap-siap ataupun kita beli buku tulis di koperasi MRSM? Buku tulis beli di koperasi. Okey, alright. Maknanya tak perlu beli di luar. Alright, baik. Tak betul. Terima kasih. Cikgu, tempat tanya cikgu. Untuk tingkatan 4, pelajar baru tingkatan 4, boleh saya tahu tak dia apa aliran kelas-kelas untuk tingkatan 4 ni untuk pelajar yang baru masuk? Sama ada sains
Dia aliran sign to lane. Okey, kalau ada pecahan 2-3 kelas tu maksudnya semua sentulin aja, tuan. Dia kita ada sign to lane dia, kimia, bio, fizik, mat. Prinsip account tak ada cikgu ya? Setakat ni basic account tidak ada lagi. Baik, terima kasih tuan. Okey. Assalamualaikum tuan. Salam. Saya nak tanya singkat saja. Berkenaan dengan anggaran duit tunai yang perlu dibawa ketika pendaftaran tu berapa agaknya tuan? Kalau nak kira-kira tu banyak kena nak disertakan tu tadi. Saya nak buat anggaran kasar je. Berapa agak tuan Yang wajib bayar 161 bayaran pendaftaran. Okey. Lepas tu yuran muafakat 70. Okey. Yang koperasi yang wajib 97. Tapi kalau nak bayar yang tambahan tu t-shirt, outing, baju PJ, samping tu 100 lebih. Cikgu maaf, saya dah kira. Saya dah kira semua total maksimum lah. Saya tak kira yang minimum. Saya kira maksimum RM565 untuk anak perempuan. Ya. Anak lelaki mungkin kurang sikit. So kurang sikit lah. Okey, berkaitan dalam 600 lah Lebih kurang macam tu tuan. Okey, terima kasih. Kalau boleh yang bayaran tadi, kalau boleh buat bayaran sebelum daftar lah, sebab untuk mengelakkan kesesakan pada hari pendaftaran tu, kalau nak bayar masa tu jadi ambil masa. Jadi kalau boleh bayar secara online, masa daftar hanya bawa slip bayaran saja, salinan resit tu. Jadi cepat sikit proses pendaftaran. Okay. Assalamualaikum cikgu. Salam. Nak tanya coverage line telefon dekat sana. Line apa? Ini Celcom, Axis, U-Mobile okey. Itu je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Salam. Nak tanya macam suami saya dia tahun lepas Disember ambil kesaraan pilihan. Jadi untuk pengesahan pendapatan tu macam mana cikgu? Boleh pergi ke pejabat asal dia boleh tak? Tak sempat lah cikgu pejabat asal. Tak sempat. Tak apalah, jumpa pegawai kerajaan mana-mana, minta tanda tangan. Pegawai kerajaan pejabat mana-mana boleh. Boleh. Tapi dia tak ada pendapatan lagi lah sebab dia dah bersara dah. Dia dah bersara. Yalah, kena isi borang pengesahan pendapatan. Oh, kena isi juga. Kena isi. Pendapatannya tak ada? Pendapatannya tiada? Tiada. Tulis tiada lah. Tulis tiada. Tapi kena juga ada pengesahan lah. Kena ada sebab kita nak kira tu kita kena ada yang ada pengesahan. Kalau tidak jadi tak valid lah. Oh, okey, faham. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Dua perkara. Pertama soal hafazan, target dia setiap tahun 6 juzuk ke macam tu untuk sepanjang di sana? Dia untuk tingkatan 1 ni dia ada lah tak silap saya 9 juzuk ya. Tingkatan 2 dia akan naik lah. Okey. Bukan 30 juzuk dibagi kepada 5. Maknanya ada target setiap tahun masing-masing lah. Itu berdasarkan keupayaan pelajar nantilah. Kita tidak tekankan sangat. Cuma kalau boleh ikut yang kita tetapkan lah. Tingkatan 1 berapa juzuk, tingkatan 2 berapa juzuk. Macam tu. Encik ni boleh saya jawab tadi tu? Ustaz Alam ada, okey. Okey, untuk silibus hafazan, pelajar tingkatan 1 6 juzuk, tingkatan 2 7, tingkatan 3 7, tingkatan 4 7 juzuk, tingkatan 5 3 juzuk. Ustaz, cuma nak bertanya, ada ke rekod-rekod sebelum ni yang pelajar habis awal? Maknanya dia advance dan dia habis mungkin tingkatan 3, sebab tadi saya tengok tahun ni akan ada 2 yang akan yang akan khatam. Maknanya dia lebih daripada target setiap tahun lah. Itu macam mana? Untuk MRSM lain ada. Untuk MRSM Bera setakat ni tak ada lagi.
Tadi yang dua yang akan target BPM untuk Desember lah tahun ni. InsyaAllah. Ini di tingkatan 3 ke? Kan tingkatan 3 kan? Dia tingkatan 3, betul. Oh, maknanya dia melebihi target setiap tahun lah, sebab dia boleh 30 juzuk dalam 3 tahun. Macam tu? Betul. Ya. Okey. Lagi satu, saya nak bertanya pasal caruman. Caruman ni sebab saya pun bekas belajar Mara, cuma tak pernah dengar pasal caruman ni. Caruman ni macam mana? Sebenarnya kita kena main dalam sistem, and then dia sebenarnya untuk bayaran apa? Menggantikan bayaran makanan macam itu ke? Dia wang caruman ni bukan untuk bayar makan, dia buat wang caruman ni untuk membayar aktiviti pelajar. Itu je. Okay. Setiap bulan? Setiap bulan. Okey, melalui sistem Mara Apps tu lah? Ya, ia bergantung kepada pendapatan dan tanggungan keluarga lah. Okay. Ada 4 kategori tadi, 100, 80, 60 atau dikecualikan bayaran. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya nak tanya untuk sistem Ulu Albab dekat sini. Okay. Pelajar hanya menghafaz dan murajaah, tasmik. Bagaimana dengan maharat? Tahriri tak ada di sini? MRSM macam mana? Okey, untuk tahriri kita ada tahriri, setiap tingkatan dia ada target tahriri dia orang lah. Selalunya kita tetapkan 1 juzuk untuk setiap tingkatan. Okey. Okey, maklum. Terima kasih. Hello cikgu. Ya. Nak tanya sikit, ATM Bera ni kenapa dipanggil ATM Bera? Adakah dia berkaitan dengan Angkatan Tentera Malaysia, pelajar-pelajar tersebut? Tak ada kaitan dengan Angkatan Tentera. Dia nama telah waktu nak bina dulu Datuk Ismail Sabri ni lah Menteri Pertahanan, dan di Bera ni dia yang bawa untuk bina MSM. Jadi waktu tu dia Menteri Pertahanan dan kem Angkatan Tentera ni di sebelah pagar MSM je. Jadi dia ambil nama MSM ATM Bera. Nama sahajalah. Okey. Okey, faham cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya ada 2 soalan. Satu, nak tanya, kalau saya daripada Muazzam nak pergi ke ATM Bera ni, kena wave map 3 yang 1 ke macam mana cikgu? Kalau nak senang 3 yang 1 lah. Google Map 3 yang 1. Ataupun Google Map MSN ATM Bera pun boleh. Boleh. Azam tak ada masalah. Okey. Soalan kedua, tempoh masa pendaftaran sampai pukul apa cikgu? Sampai pukul 11.30. 11.30. Sebabnya kita dah start taklimat daripada pengetua. Sebabnya saya ada 2 pendaftaran pada hari yang sama. Okey. Satu pagi tu saya mendaftar di Musha, and then kena daftar satu lagi di Matra lah. Okey, tak apa. Tuan selesai dulu di Musha, lepas tu datang ke Matra. Kalau sebelah petang tu tak apa, kita terima, tak masalah. Okey, terima kasih cikgu. Tuan-tuan, saya nak sambut sikit cikgu ni. Ya. Berkaitan dengan perjalanan pada Muazzam tadi. Kalau dia tag terus MRSM, dia akan masuk jalan Pekalan Sudin tu. Oh. Okey. Dia daripada Muazzam kena elakkan tag MRSM ataupun Triang 1. Sebab dia akan masuk jalan Pekalan Sudin. Okey. Jalan Pekalan Sudin ni jalan awak asli, jalan yang teruk. Okey. Sebab itu saya prefer kalau daripada Muazzam kamu lalu jalan Melati, jalan Taksik Bera, biar dia terus tag ke Feda Sebetak dulu. Sebetak. Daripada Sebetak, daripada Feda Melati terus je. Sebab nanti kalau kita tag MRSM, dia akan masuk jalan Pekalan Sudin, jalan hutan. So Melati ke Melati terus ke Sebetak. Sebetak. Ya.
Dari sebentar tu baru tag semula ke MRSM. Okey. Kalau rasa tak yakin, takut jalan, ingatlah Pekalan Sudin tu maknanya kalau termasuk jalan Pekalan Sudin, maknanya tuan dah masuk jalan hutan yang jalan pecah-pecah, jalan teruk. Memang shortcut tapi jalan tu teruk. Okey. Ya? Okey tu je. Saya tanya, tadi Puan dah tunjuk ke yang jadual terbaru terkini? Jadual apa tu? Jadual harian pelajar. Nanti saya share dalam grup nanti. Oh, okey. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Cikgu, pelajar premier tidak terlibat dengan hafazan ke dia cuma terlibat dengan tasmik pagi saja? Ustaz Alam, tolong jawab. Baik, untuk pelajar premier tingkatan 4, diorang akan terlibat dengan program mini ulul albab, yang mana program mini ulul albab ni kita minta pelajar menghafaz 4 surah. Surah Yasin, surah Al-Insan, surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. So yang keempat-empat surah ni kena tamat dalam tempoh 2 tahun lah. Form 4 dan Form 5. 4 surah saja je Ustaz Ya. Yeah. Okey, alhamdulillah, thank you. Cikgu. Ya. Kalau daripada Kuala Pilah kan, kita boleh tag terus MRSM ATM Bra ataupun kena tag lain tu? Kalau dari Kuala Pilah, boleh terus tag MRSM Atembera lah. Nanti dia akan lalu Felda Serting Ulu, dia akan lalu Jempol, Bandar Seri Jempol, Felda Serting Ulu, Felda Tembangau, lepas tu Felda Triang 1. Okey, tak ada masuk jalan orang asli tu lah Tak ada. Hati-hati juga kalau daripada Jempol, tuan dengar tak? Kalau dari Jempol dia akan selalu juga dia akan masuk jalan Tanah Merah. Dia akan masuk Teriang. Oh. Tuan, kalau daripada Jempol, tuan boleh juga pergi ke Serting Hilir. Serting Hilir tu dia akan masuk ke Felda Tembangau. Jalan dia cantik okey, dia akan tembus ke Felda Teriang 1. Okey. Betul, cikgu, jalan dia ni maksudnya daripada Muazzam tu, Kuala Pilah tu kita terus tag Masjid Bera lah, senang kan? Saya prefer Masjid Bera sebab kalau daripada Jempol pun, kalau kita tag MSM, kalau yang biasa dia akan lalu jalan Tembangau, betul. Tapi kadang-kadang waste dia akan tunjuk jalan Teriang, jalan Paya Helang. Ini jalan 8 km tapi Tanah Merah dalam sawit. Okey. Jadi saya rasa yang daripada Seremban, Nilai, Kuala Pilah, untuk yang macam tu parents tu kita tag je Masjid Bera, macam pengetua cakap. Kita tag dulu Masjid Bera, sampai Masjid Bera baru kita cari MRSM. Ya, untuk kali pertama. Lepas ni kalau dah tahu, dah tanya nanti, kita tunjuklah jalan Tembangau ke jalan apa ke kan. Okay, terima kasih Tuan. Okey, baik. Kalau masuk jalan merah tu maknanya jalan silap lah tu. Okay. Okey, kalau tak ada soalan, saya jemput Puan Nurul Huda, Timbalan Pengetua Pemuda Bakat untuk sedikit taklimat berkaitan dengan koperasi dan juga sebagainya. Okey, terima kasih Encik Nik. Okey, Assalamualaikum Yang Berusaha Tuan Pengetua Haji Muhammad Nizar Idris, Timbalan Pengetua dan Kecemerlangan Akademik Cik Nafar Rizam, TPPP Cik Nik Muhammad Arif dan juga ibu bapa. So pada saya nak tunjuk sedikit saja berkaitan dengan koperasi. Okey, boleh nampak Boleh. Okey. So berkaitan dengan koperasi banyak telah disentuh oleh Cik Nik Muhammad Arif tadi. Cuma saya nak go through beberapa perkara. Okey, yang pertama ialah tentang apa fasiliti yang ada. So untuk MRSM Atembera, untuk koperasi MRSM Atembera kita ada kedai koperasi,
dan juga kita ada Dobi. Sebab saya ada juga dapat beberapa soalan daripada Telegram. So untuk makluman ibu bapa semua bila pelajar-pelajar mendaftar ke Malaysia Canberra, pelajar akan menjadi ahli koperasi di mana pada borang yang kami dah bekalkan, pelajar minta ibu bapa isi borang untuk anak menjadi ahli, iaitu yuran masuk ialah RM2 dengan saham RM20. So apabila tamat tingkatan 5, kita akan pulangkan balik saham ini. So ini borang yang saya tunjukkan tadi yang tuan-puan kena isi dan serahkan di kaunter koperasi masa hari pendaftaran. So apa yang ada di kedai koperasi, kita jual alat tulis, buku tulis, kita ada jual makanan dan ada sebahagian buku latihan pun kita ada jual, alat kelengkapan diri, uniform, samping dan juga benda-benda yang lain. Okay, so macam cadar, bila perempuan mendaftar yang bayaran RM97 itu bayaran wajib yang tuan-puan bayar itu adalah untuk saham, untuk bako Dobi, dan kita akan bagi nanti cadar beserta dengan sarung bantal dan juga selimut serta bako Dobi. Okey, untuk makluman kita ada 2 lah pekerja di kedai koperasi. So ini contohlah kedai koperasi. Kedai koperasi ni kita menggunakan cashless, pelajar boleh guna tunai dan dia boleh gunakan juga kad debit. Dan juga kita ada perkhidmatan agent bank. Untuk makluman lah, tadi pun ada yang tanya kita ada ATM ke tidak, kita belum ada lagi buat masa ni. Tapi pelajar boleh mengeluarkan duit di kedai koperasi jika dia ada kad bank rakyat. So seperti yang Cik Nik cakap tadi lah, kalau boleh untuk mengelakkan kesesakan, bolehlah buka akaun. Tapi kita dah panggil Bank Rakyat Cawangan Bera untuk buka kaunter masa hari pendaftaran. Okey, sebab itu juga kita ada juga untuk perkhidmatan photostat, laminate dan juga kad telefon. So kita ada kad telefon awam yang kita letak 2 di Wisma Pelajar, 2 di Aspuri dan juga 2 di Aspura. So kad tu boleh dibeli di kedai koperasi. So jika ada apa-apa masalah, tuan-puan boleh telefon atau WhatsApp nombor yang tertera. Sebab kita ada seorang pekerja kedai atau kerani yang akan menjawablah sebarang pertanyaan. Untuk makluman, koperasi kita buka Isnin hingga Khamis 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Hari Sabtu sehingga pukul 1 dan hari Ahad kita tutup. So, yang perkhidmatan kedua yang ini yang saya nak tekankan sikit, kita ada perkhidmatan Dobi. Ada juga saya tengok pertanyaan tentang Dobi. Untuk makluman ibu bapa, semua pelajar wajib menghantar Dobi. Itu Dobi wajib, di mana pelajar akan diberikan jadual, di mana jadual penghantarannya ialah sekali seminggu. So sebulan pelajar-pelajar akan hantar 4 kali dan Dobi yang disediakan adalah hanya basuh sahaja. So pelajar-pelajar perlu menyidai pakaian sendiri apabila ambil bakul daripada Dobi selepas dibasuh. Okey, untuk tahun ni kita akan juga sediakan perkhidmatan menggosok. Ini bukan wajib, siapa yang nak dia boleh hantar untuk perkhidmatan menggosok dengan bayaran yang tertentu. Okey, selain pada Dobi wajib, kita ada juga sediakan mesin basuh dan juga mesin pengering di kedua-dua Aspuri dan Aspura yang kita panggil sebagai Dobi layan diri. Okey, tujuan kita buat Dobi layan diri ini sebab bagi memenuhilah keperluan Dobi wajib, di mana pelajar boleh membuat ataupun melakukan Dobi sendiri dan juga boleh mengeringkan menggunakan mesin pengering yang disediakan. So kita menggunakan mesin basuh dan mesin pengering yang menggunakan shilling ataupun duit RM1. So ini contoh Dobi adalah contoh mesin basuh. Kita ada mesin basuh saja untuk Dobi wajib, dan untuk yang Dobi lain diri tu kita ada washer dan juga dryer. So kita ada juga kafe, walaupun pelajar-pelajar ada dewan selera, pelajar-pelajar boleh beli pada waktu rehat di kafe ataupun waktu selepas prep. Okay, ini yang saya ada para yang tanya tentang bayaran. So bayaran wajib adalah RM97 yang saya sebutkan sebentar tadi. Ia meliputi yuran dan juga saham koperasi, cadar, bakul dan juga bayaran Dobi untuk bulan Mac. So maksudnya untuk bayaran 97 ni, bayaran Dobi untuk bulan Mac telah pun dimasukkan.
Jadi jika ibu bapa nak bayar untuk Dobi, dia akan bayar melalui April sehinggalah Januari 2024. So ini yang package tambahan, okey, untuk lelaki dan perempuan. Yang ini kalau kita tak perlu bayar pada hari pendaftaran, tapi jika ada parents yang nak bayar boleh terus buat pembayaran. Sebab siapa yang telah bayar kita akan serahkan item-item ini masa-masa minggu orientasi nanti. Iaitu untuk t-shirt PJ, t-shirt outing, baju batik, baju kurung, tali leher dan juga kain samping. So harga untuk lelaki ialah 169, harga untuk pelajar perempuan 147. Dan pada tu kita ada juga package yang tiga itu sebab pelajar-pelajar perlu membayar untuk kad matriks pelajar RM30. Kad matriks pelajar ni membolehkan dia menggunakan kad untuk outing, e-hostel dan juga untuk plana matap RM15. So bayaran-bayaran saya sebut untuk bayaran tambahan ni dan juga sehingga bayaran D boleh dibuat secara ansuran. Bukannya one off. Yang one off kena bayar ialah yang wajib tadi. So sama juga saya minta supaya kalau bayaran ini boleh dibayar sebelum tuan puan datang mendaftar online sahaja, kami akan cek. Jadi masa pendaftaran tu tuan puan hanya bawa resit sahaja. Okey, selain pada koperasi, so kita ada juga komponen di bawah saya ialah co-curriculum, kepimpinan. Dan saya tunjuk sikit sebab ada yang bertanya tadi apa badan uniform yang ada di MSM ATM Bera. So semua pelajar akan terlibat 3 unit, iaitu perlu menyertai penyertaan dalam sukan dan permainan, penyertaan dalam kelab minat dan persatuan dan juga dalam unit badan uniform. Selain pada itu kita akan galakkan juga pelajar-pelajar untuk menyertai program-program kepimpinan. Okey, inilah carta organisasi untuk unit COQ. So untuk makluman, aktiviti badan uniform ialah setiap hari Rabu pukul 4.30 hingga 5.30 petang ni yang lama ni. Sukan permainan dan juga kelab persatuan ialah pada hari Selasa. Okey, setakat ni kita ada 10 badan uniform. So kita akan buat nanti pendaftaran semasa minggu orientasi pada hari Khamis. Iaitu pelajar-pelajar akan mendaftar secara online untuk memilih badan uniform. So para pelajar akan pilih satu badan uniform antara 10 dan juga satu kelab minat dan persatuan daripada 17 kelab minat dan juga persatuan yang kita tawarkan di MRSM ATM Bera. Okey, dan juga satu lagi ialah kelab sukan yang pelajar perlu pilih daripada 15 kelab sukan dan permainan yang ada di MRSM ATM Bera. So semuanya pelajar-pelajar akan daftar semasa masa minggu orientasi nanti. So itu sahaja pada saya. So kalau ada soalan saya boleh bukalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak cadangkan lepas habis sesi ni semua slide ni masuk dalam grup boleh tak untuk memudahkan semua penjaga? InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam, ya. Saya nak bertanya tentang cashless debit. Selain daripada bank rakyat tadi, poin kedua ialah cashless debit. Cashless debit ni maknanya kita boleh guna kad ATM yang selain daripada bank rakyat ke? Ya, boleh. Cuma kalau nak keluarkan duit saja, ejen bank tu yang boleh guna ialah kad bank rakyat. Tapi kalau nak berbelanja di kedai koperasi, gunakan debit, kad lain diterima. Okey, baik. Soalan saya kedua, kafe. Kafe tu selepas prep, maknanya dibuka sampai malam lah maksudnya? Di MSM ATM Bera, selepas pelajar habis prep pada waktu malam, kita akan buka sekejap kios-kios jualan untuk pelajar. Alright. Itulah dia tu. Okey, dan soalan last ialah package yang tadi A, B, C, D semua tu. Sekiranya semua package ni saya nak bayar online sekali terus semua, boleh kan? Boleh, ya, tak ada masalah sebab kami akan tagkan dan tickkan. Jadi masa tuan-puan datang masa hari Selasa, kami dah ada catatan. Okey, baik. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Untuk makluman tuan-puan juga nanti bila habis pendaftaran di Dewan, tuan-puan akan pergi ke asrama. Sebelum tu akan pergi ke koperasi untuk ambil
Baku Dobi cadar selimut sebelum bergerak ke asrama di Wisma Plaza. Saya ikut. Waalaikumsalam. Nak tanya, Dobi wajib, okey memang ada Dobi wajib sebab macam terperanjat pula tak pernah tengok lagi kan, sebab dulu kat asrama ada bilik basuh, maksudnya pelajar boleh basuh baju sendiri ke tak sebenarnya? Pelajar boleh basuh baju sendiri, tapi yang lebih wajib tu pelajar perlu hantar bakul. Oh, maksudnya baju harian dia tu pun maksudnya bilik basuh adalah kan? Ya. Sebab Dobi untuk Dobi tu sehari sekali penghantaran boleh hantar 20 helai. Oh, okey. Ya, ada tambahan lah untuk pelajar memudahkan pelajar. Okey, faham. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, kalau kita buat pendaftaran untuk akaun bank rakyat pada hari pendaftaran tu, biasa berapa lama tempoh akan dapat kad ATM pada pelajar? Dia akan masa sedikit sebab untuk makluman tuan-puan kita ada kerjasama dengan Bank Rakyat di mana kad Bank Rakyat tu dia akan keluarkan gambar seperti yang Cik Nik tunjukkan tadi. So dia akan ambil masa lah untuk pihak Bank Rakyat menghantar pada kita kad berkenaan. Okey, baik cikgu, thank you. Cikgu. Okey, so maksudnya kalau untuk dapatkan kad ATM yang berserta gambar tu perlu dibuat di MRSM sana saja ya cikgu? Kalau tidak. Tuan-puan boleh buat buka akaun Bank Rakyat di mana-mana. Kalau tuan-puan dah buka tak ada masalah. Sebab kami akan bagi nanti serial nama pelajar terus kepada Bank Rakyat Cawangan Bera dan dia akan boleh detect. Yang dah ada akaun automatically nanti dia akan terus buatkan akaun. Buatkan kad. Faham, okey. So tak ada masalah, boleh buka di mana-mana cawangan. Maksudnya kalau kita buka di cawangan lain, kita tak perlu request untuk kad dululah. Ke kita boleh. pakai? Kalau macam anak tuan nak guna kad berbelanja, boleh je request kad tu sebab bila Bank Rakyat bagi kad yang ada gambar, kad yang asal tu akan deactivate. Tak boleh guna. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, untuk kelab permainan sukan dengan Badan Uniform ni, dia hanya untuk Form 1 ataupun Form 4 boleh apply yang baru? Okey, Badan Uniform dia akan kekal, maksudnya kalau tingkatan 1 dia akan kekal hingga tingkatan 3. Kalau tingkatan 4 dia akan kekal hingga tingkatan 5. Untuk kelab minat dan juga sukan permainan mereka boleh tukar setiap tahun. Tapi Badan Uniform je lah yang masih kena sama? Ya, betul. Lagi satu, untuk baju semua termasuk baju batik tu memang dah tersedia kan? So kita tak perlu hantar macam kain batik tu sendiri untuk jahit? Tak perlu kan? Kita memang sediakan yang dah berjahit. Jadi maksudnya bila dah buat pembayaran boleh pergi ke kedai nanti untuk tengok saiz yang sesuai. Okey, terima kasih cikgu. Jika tiada soalan, saya serah kepada pengurusi majlis. Okay, terima kasih Cikgu Puan Nur Huda. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, untuk baju kurung pelajar perempuan, kita guna baju kurung yang berpesak, bukan baju kurung moden. Okay. Assalamualaikum. Saya nak cuba tanya tentang air mineral, sumber air ada tak mesin Kowe ke kuku ke dekat asrama? Okey, setiap floor ada 2 biji mesin Kowe. Ini adalah sumbangan daripada ibu bapa yang sebelum ini. Okey, terima kasih. Di blok akademik pun ada, di pusat Islam pun ada, di Wisma Pelajar pun ada. Okay. Assalamualaikum cikgu. Salam. Okay, saya nak tanya sikit untuk baju
PJ dengan baju yang satu lagi tu yang kita beli dekat koperasi tu, dia punya maximum size dia berapa cikgu? Sebab anak saya saiz badan agak besar. So kalau just in case kalau tak ada saiz tu macam mana? Baju apa yang dia boleh pakai untuk sementara? Untuk sementara boleh pakai baju t-shirt yang biasa, tapi untuk kalau anak tuan saiz dia besar, boleh pergi ke kedai dan beritahu saiz, kita akan sebenarnya orderkan yang khas. Yang paling besar yang ada tak salah saya dalam 3XL, tapi kalau tak muat kita akan order nanti yang custom made lah. Okay. So mana sekarang ni yang ada 3XL lah yang paling besar. Tuan boleh tengok yang chart size yang saya sertakan dalam dalam dokumen koperasi tu, dia ada. Okey, terima kasih. Kalau tak ada saya boleh pakai t-shirt warna putih dahulu Okay. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada Assalamualaikum tuan. Salam. Untuk baju kurung berpesak tu ada jenis kain macam mana? Cotton boleh ke, tak boleh ke? Kain boleh. Jangan kain yang jarang lah, yang nampak bentuk badan tu je lah. Okay. Okey. Terima kasih tuan. Salam. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh masuk dalam grup nantilah. Okey. Jadi tudung satu lagi lah, tudung untuk pelajar perempuan, tudung khususnya untuk pelajar ulul albab kena pakai tudung yang labuh lah. Okey. Dan pelajar tingkatan 4 kita digalakkan juga untuk pakai tudung yang labuh. Okey. Okey, Cikgu Johan, ada soalan lagi ni. Lampu suluh MP3 player boleh bawa ataupun tidak? Lampu suluh. Lampu suluh yang tidak menggunakan elektrik boleh. Dan digalakkan bawalah lampu suluh ni. Kadang-kadang di Bera ni selalu berlaku blackout. Jadi boleh standby lah untuk setiap pelajar tu bawa lampu suluh. Okay. Oh, maksudnya lampu suluh berbateri cikgu Ya, bukan berbateri. yang charging tu Yang charging tu tak digalakkan tak digalakkan lah. Okay. Tak digalak ke tak benar langsung cikgu? Kalau boleh tidak boleh, tak boleh bawa lah yang charging tu. Faham. Assalamualaikum tuan. Ya. Yang saya baca portable fan boleh bawa yang kecil tu kan? Portable fan yang pakai bateri tu Ya. Ya, boleh. Okey, so kalau power bank untuk kegunaan untuk dengan kipas tu boleh ke? Power bank tak boleh. Oh, cuma bateri dalam kipas tu sajalah. Ya. Okey, baik. Terima kasih tuan. Halo, cikgu. Ya. Ni pasal bayaran yuran 161 ni, kita cuba pakai Mara Apps ni, tapi data anak tak keluar tu kenapa? Data anak tak keluar. Mana kita tak boleh nak buat bayaran melalui Mara Apps ni. Ataupun pasal anak saya ni mungkin dia pasal dia daripada rayuan, mungkin kelewatan ke atau macam mana? Mungkin apa ni dalam RM belum masuk lagi maklumat. Jadi saya kena bayar waktu pendaftaran. Tuan cuba sebelum pendaftaran lah. Cuba Mara Apps kita guna lagi. Kalau belum pendaftar hari ini itu masih lagi tak dapat, nanti tuan bayar dekat masa pendaftaran. Okey, baik dan. Okey, baik. Okey, tak ada soalan. Jadi Cikgu Johan boleh tutup lah. Bagi saya ucap terima kasih kepada semua ibu bapa atas komitmen yang tinggi
untuk dapatkan maklumat-maklumat daripada pihak kami untuk memudahkan urusan pendaftaran. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua ibu bapa dan juga pada bakal-bakal pelajar MSN Hatibara, dan kita berjumpa pada hari Selasa nanti. Saya serahkan balik kepada Cikgu Johan. Okey, terima kasih Tuan Haji Nizam, pengetua. Terima kasih Encik Nik Arif, Timbalan Pengetua Pembangunan Pelajar. Terima kasih Puan Nurul Huda, Timbalan Pengetua Pembangunan Bakat. Jadi untuk makluman ibu bapa, semua maklumat tentang hari pendaftaran apa semua ni saya dah muat naik di Google site. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh join grup Telegram dan juga boleh tengok maklumat-maklumat dalam Google website tu lah, Google Sites. Saya dah masukkan semua dekat situ. Dan jadi sekian saja daripada kami. Terima kasih. Kalau ada sebarang soalan boleh join grup Telegram lah. Kita akan jawab di situ. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih Johan.